Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya-Allah kita menyambung bicara tentang hadis-hadis yang telah Rasulullah SAW sebutkan sebagai syarat-syarat untuk masuk syurga. Ya. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat 2 bulan sudah saya menyebut berkenaan dengan man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Jadi sebab itu hadis ini telah diangkat menjadi zikir oleh ulama-ulama dengan sedikit penambahan, tapi tidak salah penambahan itu kerana memang ada hadis yang lain pula yang menyebut wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya. Jadi kita duduk saja-saja, kata orang tu. Ada sahabat saya, dia berkahwin dengan orang Jerman. Berkahwin dengan Jerman. Jerman betul lah. Bukan Jerman sekarang ni yang sebut Jerman kata jauh lah. Tak, memang Jerman betul. Jadi dalam keadaan bercinta tu, call lah dari Jerman ke Malaysia. Kawan tu duduk sebelah saya, dia pejabat. Jadi call, dia kata duduk buat apa tu? Kata si lelaki dalam keadaan dalam suasana masih bertunang. Tiap kali kawan tu call, yang perempuan ni, yang staff saya ni, dia duduk saja. Itulah dia buat. Duduk saja-saja, tak ada buat apa. Marahlah kawan tu, kata saya heran dia, mana ada istilah duduk saja-saja ni dalam erti hidup seorang manusia. Jadi kita orang Melayu ni buat apa tu? Saja-saja. Kan tak ada. Orang Jerman tak ada benda tu. Jadi dia terpaksa explain pula bahawa duduk saja tu tadi tu maknanya it's free, it's okay to talk and about something lah maknanya. Barulah dia faham, ya. Sebab dia rupa-rupa saya duduk dengar di telinga, pasang telinga ni, tergelaklah kita pun, ya? Tergelaklah kita. Sebab budaya orang putih mana boleh duduk saja-saja. Sebenarnya budaya Islam pun tak ada duduk saja-saja. Kalau duduk saja-saja, mulut biarlah berbunyi Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kan? Sudah mendapat suatu pahala zikir. Iaitu pahala memperingatkan kita tentang kehidupan ini hendaklah sentiasa redha kepada Allah, ya, sentiasa jadikan Islam sebagai landasan hidup, dan juga Nabi Muhammad itu yang kita cintai dan yang kita kasihi sebagai Nabi dan Rasul kita. Itu adalah amalan pertama. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita sambung amalan kedua. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'una al-kawkab ad-durri. Baik, hadis ini panjang, kita ambil sikit saja. Ya. Iaitu sesungguhnya penghuni syurga itu dapat melihat penghuni ghuraf. Penghuni ghuraf ni penghuni syurga yang lebih tinggi darjahnya di atas mereka. Sebagaimana kamu dapat melihat bintang yang berkelip di langit, yang bergerak di ufuk dari timur dan dari barat, atau dari barat. Yang demikian kerana penghuni ghuraf memiliki kelebihan daripada penghuni syurga yang lain. Tuan-tuan, ya. Kita ulang dulu. Inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'una al-kawkab ad-durri. Hadis panjang lagi, nak ambil artinya. Maknanya dalam syurga nanti, seseorang ahli syurga yang berada di bawah syurga ada 7 tingkat. Ada masuk tingkat 7, tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Jadi yang tingkat bawah ni dapat melihat ahlul ghuraf, orang-orang yang duduk di syurga tingkat atas. Ya. Jadi para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah tempat para nabi yang tak mungkin kami capai. Syurga tingkat 1, takkanlah kita nak boleh capai, kita orang biasa. Ya.
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Benar sekali kata Nabi. Demi zatnya yang jiwaku berada di tangannya, ia juga tempat orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan dengan bersungguh-sungguh para rasul. Tuan-tuan, ya. Maknanya syurga tingkat 1 ni memang nabi-nabi lah, para anbiya wal mursalin. Nabi 25 je ustaz. Syurga besar takkan longgar begitu sekali. Sebenarnya para nabi ini kita tak tahu jumlah dia berapa. Yang kita wajib beriman ialah hanya 25 rasul. Jumlah sebenar nabi tak tahu berapa. Kemudian bila mereka ini duduk di tingkat 1, tingkat paling tinggi, mungkinkah kami ini yang duduk di tingkat 7 ni nak capai tingkat 1 sana? Akhirnya berakhir dengan keadaan kami ini sampai bila-bila pun, sebab syurga ni dia tidak ada penghujung dah. Ya. Akhirat itu dipanggil akhirat sebab apa? Sebab akhir. Tak ada hujung. Apa hujung setelah akhir? Masa contoh kita kata, persidangan telah berakhir. Dah, persidangan telah berakhir. Ada lagi persidangan lepas tu? Tak ada dah. Kalau ada tu sungutan-sungutan. Jenis-jenis orang kata apa? Rumah siap pahat berbunyi, biasalah, ya kan? Tapi bila tersebut berakhir dah tak ada lah persidangan tu. Jadi begitu juga akhirat. Akhirat ni benda tu dah akhir. Dah tak ada lah. Apa lagi selepas tu? Jadi bila masuk syurga pun tidak akan berakhir dah. Dia tidak ada dah kemuncak-kemuncak apa. Itu dah memang kemuncak dah. Jadi katalah kita ni masuk Jannatul Adni. Jannatul Adni disebut sebagai syurga yang ketujuh, yang paling bawah. Ya, Jannatul Adni ni. Kita tak kira lah tuan-tuan, asal boleh masuk syurga. Tak kira lah syurga yang ketujuh ke, ataupun yang paling 7 poin berapa-berapa ke, tak kira lah, asal syurga. Tapi masalahnya ahli syurga ni kata Nabi, dia duduk tengok orang atas, dia nampak orang atas ni hidup begitu, kan? Contohnya kalaulah disebut bagaimana di dalam syurga nanti, Jannatul Adnin tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Syurga atas sungai lagi segar, sungai yang terdiri daripada air-air arak. Bukan arak bumi, arak di syurga. Arak di syurga ni keluarnya dari mana? Dari akar-akar kayu. Arak di bumi ni terpaksa diperam. Ada? Tuan-tuan tak pernah lalu ikut Shah Alam tu, bila naik flyover NKVE tu dah. Direct kat kiri tu, apa ni, kasbot lah. Berasap dia punya kilang tu. Kita tengok kadang biar terbakar lah kilang ni. Berasap biasa. Tapi sebenarnya dia duduk press, dia duduk peram benda dalam tu, nak suruh jadi arak. Arak dalam syurga ni yang disebut khamar dalam syurga ni, khamar yang tidak memabukkan, yang terbit daripada akar-akar kayu. Maknanya air pokok kayu. Tuan-tuan, ya, pokok kayu syurga. Bayangkan, masya-Allah, ya. Jadi kita pun duk tengoklah ke atas, lah sukanya boleh jadi apa ni, boleh duduk di syurga nombor 1. Tapi syurga nombor 1 ni syurga nabi-nabi. Nabi-nabi ni tak boleh nak usaha, memang Allah lantik. Ya tuan-tuan, jadilah alim setara mana pun tak boleh nak jadi nabi, apalagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi apa ni, dibangkitkan, maka tidak ada lagi nabi-nabi selepas dia. Jadi bagaimana kami nak masuk? Berangan-angan begitulah kami sampailah bila-bila. Maka inilah Nabi jawab, bala, bahkan betul. Memang syurga tingkat 1 itu syurga nabi-nabi sahaja. Tak boleh nak masuk sembarangan. Allah yang dah pilih dari alam dunia ni lagi. Tetapi wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku, ya, yang berada di tangannya, tangan Allah, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin, orang-orang yang beriman dan sentiasa membenarkan dengan bersungguh-sungguh para rasul, maka dia akan duduk tingkat 1 juga. Yang martabat nabi-nabi itu tak boleh nak usik dah. Itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya tingkat 1 ni boleh juga dihuni oleh orang-orang biasa yang amanu billah, beriman dengan Allah, dan saddaqul mursalin. Itu dia, ya. Jadi kita pada hari ini tuan-tuan, ya, hendaklah kita berada pada tahap membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebut, perintah, galakkan, cadangkan, kita kena benarkan dengan bersungguh-sungguh. Ini usaha kita. Jadi benarlah seperti mana satu hadis Nabi yang lain, Nabi menyebut Nabi sebut an-nasu ma'a man ahbabta, man habbabal, ya. Iaitu manusia ini akan berada bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perjuangkan pula sunnah dia, maka tuan-tuan, kita akan duduk tingkat satu juga. Sama seperti para anbiya wal mursalin, martabat orang yang benar. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq orang pertama yang mendapat martabat As-Siddiq. Ketika turun dari Isra wal Mi'raj, peristiwa yang benar-benar mencabar minda. Mana boleh manusia naik pergi ke Baitul Maqdis. Tengok Muhammad masa tu Volvo tak ada, Ferrari tak ada. Ada? Pernah selisih Ferrari tuan-tuan? Aduh ya Allah, ya. Ferrari ke apa benda tak tahulah. Kereta tu lepeh je atas jalan. Tapi bila dia lintas kita tuan-tuan, ya, dia lintas kita. Van saya tu boleh bergegar tuan-tuan. Kata apa nama kereta tak tahu lagi. Ya dah. Jadi tiba-tiba kalau kereta tu pun belum tentu boleh sampai dalam satu malam ke Baitul Maqdis. Ni kalau Muhammad yang ada walki saja, kaki je. Dah. Jadi naik ke langit pula, turun balik. Sebelum subuh dah sampai, sebelum syuruk. Sebab subuhnya di Baitul Maqdis. Sebelum syuruk dah sampai di Mekah. Tak logik. Tiba-tiba bila tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa saja yang keluar daripada mulut Muhammad, logik tak logik, aku percaya. Sebab itulah dia diberi tahap As-Siddiq. Jadi kita nak duduk pada tahap As-Siddiq ni tadi. Macam contoh tuan-tuan, ya. Bila sebut pasal hudud. Hudud ni bukan daripada mulut Nabi Muhammad, daripada Quran sendiri. Ya, kalau daripada mulut Nabi Muhammad Quran tak tulis ataupun tak ada dalam Quran, bolehlah juga tahan maknanya. Tapi tu pun tak boleh juga. Sebabnya lidah Nabi tu sama dengan Quran tuan-tuan. Ya? Lidah Nabi tu muktamadnya sama dengan Quran. Jadi bab hudud. Kita mau tak mau, perik tak perik, dengar tak dengar pun, ya? Maunya kena kata hudud tu suruhan Allah, perintah Allah, kena terima, wajib terima, kena amal, wajib amal. Berat tu sebab potong tangan macam mana? Ya, boleh amal. Tuan-tuan, sebelum saya belajar bab hudud lah, tak tinggi mana. Belajar tu dalam kelas universiti tu jelah. Yang tak ada lah sampai talaki pun. Basic saja kita belajar bab hudud ni. Memang takut juga dengar, potong tangan, boleh ke potong tangan? Masa tu jiwa remaja, budak-budak lagi. Tapi bila kita masuk belajar khusus bab hudud ni, apakah yang menyebabkan boleh jadi hudud? Tak ada nak takut lah tuan-tuan. Nak takut apa lagi? Ya? Potong tangan. Kalau kita tak mencuri, mana ada orang potong tangan? Ya? Kalau kita tidak mencuri, mana boleh potong tangan? Sampaikan tahap mencuri sekalipun, kalau dia mencuri kerana kelaparan, maka kerajaan yang ada tu pula wajib ambil tanggung dia ni, bagi sampai dia kenyang, sampai dia boleh berdiri sendiri. Maknanya nak boleh ke potong tangan tu tadi tu. Bukannya mencuri ya, potong. Mencuri potong. Ya. Jadi apa nak takut? Tak ada takut pun. Bayangkan tuan-tuan, bila orang-orang yang berkata, habis tu dia kata kalau orang umat Islam yang ini kudung tangan, yang ini kudung kaki, yang ini pula kena sebat, kena apa, habis cacat umat Islam. Adakah umat Islam ni berzina berapa ni secara normal, secara biasa? Ya, adakah begitu? Ada. Dia kata umat Islam baik. Ada baik, takut apanya? Dia kata hudud kena pada orang Islam saja, tak kena pada orang kafir. Betul. Tapi orang kafir dia ada pula peruntukan undang-undang lain yang dibuat oleh negara. Kalau berzina dua orang tu, ya tak? Kalau berzina dua orang tu, seorang tu kafir, seorang ni Islam. Ya, Islam ni memang kena syariat Islam. Yang si kafir ni kena secara undang-undang negara. Ada peruntukan takzir pula dekat situ. Kena panjanglah kita punya, kena faham ni. Dia kata nak tahu adil tak adil, cubalah berzina dengan orang kafir. La ilaha illallah. Boleh dia bercakap dah tu. Sedangkan dia niat nak berzina tu saja pun sudah salah dah. Kerana itu dosa besar. Jadi tuan-tuan, dengan bab itu saja pun kita dah tak layak duduk bersama-sama dengan para anbiya wal mursalin.
Apa lagi takut tak layak langsung masuk syurga. Nah, inilah bicara-bicara kena jaga juga, ya. Apa saja nak cakap-cakaplah, tapi ingat, jika melepasi batas sempadan agama dan juga Al-Quran dan hadis, jaga. Ini bahaya. Saya baru ni ada terkedu juga 2-3 orang. Ya, 2-3 orang ada terkedu juga. Saya tidak berpolitik, saya tidak menyertai mana-mana parti politik. Tapi jenis bercakap tak bertapis ni kita kena tapis lah. Tak? Kita kena hulus penapis bagi dia tapis. Kata sekarang ni dekat Malaysia kita ni ada ratusan ribu anak tidak sah taraf. Pasal apa anak tidak sah taraf? Sebab lahir daripada perzinaan lah. Senang cerita. Tak sudah cerita berbelit-belit takrif. Lahir pada berzina, tu yang cerita. Jadilah anak tidak sah taraf. Bila maksud anak tak sah taraf ni bukan nak dibinkan saja. Bangsa anak tu sendiri pun tidak boleh diikutkan bapak tu kerana dia tak sah taraf. Saya bangsa Melayu. Sebab apa? Sebab bapak saya Melayu. Katalah mak saya Arab, kata. Mak pak saya Melayu. Bangsa saya apa? Arab ke Melayu? Melayu. Sebab ikut pak. Tuan-tuan, Jawa. Pasal apa Jawa? Sebab pak Jawa. Banjar. Pasal apa? Pasal pak Banjar. Walaupun maknya Cina, dia tak panggil Cina Cinja, Cina Banjar. Tak ada, Banjar. Pasal ikut bapa. Sekarang bila berlaku perzinaan, lahirnya anak tanpa sah taraf, tak boleh dibinkan kepada si pak dia. Bermakna bangsa juga dia tak boleh ikut bangsa pak dia. Dia budak bangsa apa? Tak ada bangsa. Kalau kamu nak perjuangkan bangsa sangat, saya kata, maka kamu kena jaga soal-soal perzinaan ini. Jangan dedahkan masyarakat kepada berzina. Kerana lahirnya seorang anak yang tidak sah taraf bermakna dia juga bukan ikut bangsa kita ataupun bangsa pak dia. Nak berjuang bangsa sangat? Bangsa apa? Kan? Tak terjawab dia lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan bercakap melebihi batasan agama. Terutama benda-benda yang boleh menyebabkan terjejasnya hubungan kita dengan Rasul tadi. Jaga. Ya. Terjejas hubungan kita dengan Rasul adalah melalui sedek kita dengan Rasul. Abu Bakar, bukti dia jelas. Hak keluar dari mulut Muhammad, semua tak ada pertikaian. Semua percaya, telan bulat-bulat. Ini Abu Bakar. Kita pada hari ini, sikit-sikit nak sikit nak tu dan sebagainya. Nabi sampai ada terkeluar perkataan, ni golongan muda yang kita risau. Golongan yang akan menjadi orang tua 10-20 tahun akan datang. Dia kata, cerdik sangat ke Nabi Muhammad SAW ni? Astaghfirullahaladzim. Robert Ben Bella, orang kafir, Kristian. Dia kata apa? Tidak ada satu masyarakat yang lebih hebat, lebih sempurna daripada masyarakat Madani yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Pasal apa dia kata gitu? Sebab dia kaji pasal Sahifah Madinah dan juga umat Islam Madinah. Dia kaji. Kita baca juga, tapi kita tak percaya. Kita kata apa? Ini macam cerita-cerita hebat Kesultanan Melayu Melaka yang makmurnya dengan Sultan Riayatuddin Shah lah apa. Macam tu lah ni. Duk cerita di Madinah dulu, sampaikan orang miskin dibela begitu sekali. Orang berhutang, tiba-tiba pagi esok tengok-tengok hutang dia tak ada. Sebab ada orang kaya yang bayar. Ya, siapa orang kaya tu tak tahu. Rupa-rupanya Abdul Rahman bin Auf lah orangnya. Ya. Jadi tuan-tuan, bila kita cerita benda-benda macam ni, yang peliknya, Robert Ben Bella Kristian boleh percaya, boleh buat ulasan pula mengatakan, inilah masyarakat yang paling sempurna yang pernah dilahirkan di mana-mana pelosok bumi ini dalam sejarah. Kita umat Islam ni pula boleh duk pertikai, alah ini macam cerita-cerita kehebatan zaman silam lah ni. Itulah gap antara kita dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat tadi. Bahaya. Ya. Sebab itu ada satu pepatah Arab menyebut, faqidus syai'i la yu'ti. Faqidus syai'i la yu'ti. Ini bukan hadis, ini pepatah. Ya. Kehilangan sesuatu itu tidak akan diberi secara percuma. Faqidus syai'i la yu'ti. Kehilangan sesuatu itu tidak akan diberi secara percuma.
Maknanya kita kena cari. Kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah faqid, sudah hilang. Maka dia tidak akan datang kerana kita ni Islam, automatik kita datang kefahaman tentang mana apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tindak tanduk para sahabat. Tak ada. Kita kena belajar. Belajar itulah cari. Satu lagi pepatah Arab menyebut, ya, kita main pepatah pula pagi ni. Tuan-tuan ya. Belajar bahasa Arab ni indah. Dia kata apa? Kullu saqitin laqitin. 3 patah. Kullu saqitin laqitin. Maksudnya apa? Setiap yang tercicir itu akan dikutip. Tuan-tuan ya. Cubalah laptop ke, jam Omega ke misalnya dah. Tuan-tuan letak je kat mana-mana. Mari dalam setengah jam pula confirm tak ada. Sebab apa? Kullu saqitin, setiap yang apa? Yang tercicir akan dikutip. Sekarang kita memang sudah tercicir apa yang ada pada Rasulullah SAW, tapi orang-orang barat mengutipnya. Ya, orang-orang barat mengutip. Kita tak kutip, ataupun kita memang cicirkan, orang barat yang mengutipnya. Sebab itu tuan-tuan, orang barat rugi kerana dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Rasulullah buat, dia amal. Sebab tu dia hebat. Kita pula beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mengamalkan apa yang Rasulullah buat, dan kita tidak kagum dengan apa yang Rasulullah buat, dan kita tidak bersedia nak berjuang hendak membenarkan dengan bersungguh-sungguhnya apa yang Rasulullah buat. Maka dua-dua pihak rugi. Sekurang-kurangnya orang barat atas dunia dia dapat keuntungan kerana dia buat apa yang Rasulullah buat, yang ternyata hikmah-hikmahnya memang manfaat duniawi cukup banyak sebenarnya. Jadi barat dapat, orang kafir dapat. Orang Islam ni imannya pun tak sempurna, dunianya pun tak dapat, akhirat lintang wal pukam. Ya tak? Na'udzubillah. Ini yang kita takut sangat. Jadi tuan-tuan, hadis ini, hadis yang kita baca tadi, menerangkan kepada kita bahawa di sana ada sebuah syurga yang begitu hebat, lebih hebat daripada syurga-syurga lain, disiapkan bukan hanya untuk para nabi dan rasul sahaja, tetapi disiapkan juga khas untuk mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Allah dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh membenarkan para rasul. Syurga yang hebat ini dapat dilihat oleh penghuni syurga yang lain yang lebih rendah, seperti kelihatan bintang yang berkerdipan di langit kerana tingginya darjat syurga tersebut. Jadi lupa nak sebut tadi perbandingan yang Rasulullah buat antara orang syurga tingkat 7 dengan syurga tingkat 1 tu, ya, seperti mana kita lihat bintang sekarang. Bintang sekarang ni cukup cantik tuan-tuan. Ni kalau kita perhati mata, lama-lama pina mata. Tak? Sebab bintang-bintang itu sebenarnya kalau kita perhati, dia punya aura cahaya dia tu, gelombang cahaya tu, sekejap keluar merah, kuning, biru. Ada, dia keluar macam tu. Kalau kita perhatilah. Tapi lama-lama pening lah, sakit kepala. Nak capai tak boleh. Jadi cantiknya cahaya bintang di sana, tetapi nak capai tak boleh. Begitu juga ahli syurga nanti, dah duduk tingkat 7, nak capai tingkat 1 tak boleh. Tapi apa sahaja kehidupan tingkat 1 dapat dilihat oleh orang tingkat 7. Berkata Imam Muhammad Ibn Allan di dalam kitabnya Dalilul Falihin, ya. Dalilul Falihin ini maknanya apa? Formula-formula orang berjaya. Itu dia terjemahannya. Bahawa Nabi SAW mengatakan benar, ia adalah tempat para nabi dan rasul, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya akan memuliakan juga hamba-hambanya yang lain untuk sampai ke darjat syurga tersebut. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Allah dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh membenarkan para rasul. Jadi Imam Muhammad Ibn Allan ini telah menghuraikan hadis tadi dengan ayat yang lebih mudah, ya, yang lebih mudah kita faham. Ada juga yang mentafsirkan bahawa orang-orang mukmin yang mendapat darjat tersebut ialah mereka masuk syurga lebih awal. Ada juga ulama mengatakan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ada hadis Nabi yang sahih menyebut bahawa dalam kalangan umat Nabi Muhammad ini ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ya. Jadi ada juga ulama mentafsirkan bahawa
Orang-orang mukmin yang berjaya duduk bersama di tingkat satu syurga ni, ya, di tingkat satu syurga ni bersama-sama dengan para anbiya wal mursalin, ialah mereka yang ni masuk syurga tanpa hisab, 70,000 orang yang dikenali sebagai as-sabiqun al-awwalun, ya. Itu dia. Sedangkan mereka yang masuk syurga dalam keadaan lewat kerana setelah mendapat pertolongan, iaitu syafaat daripada Rasulullah SAW, tidak akan mendapat tempat tersebut kerana masalah dosa-dosa mereka. Tuan-tuan, ya. Jadi maknanya orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab ni dia masuk syurga laju. Jadi dengan laju, dengan awalnya tu dia duduk pun sama-sama dengan para anbiya wal mursalin. Orang yang banyak kena tapis itu, tapis ini, ada itu, ini, sehinggalah kadang-kadang Nabi masuk syurga tu kerana Nabi syafaat dia. Kalau Nabi tak syafaat, maka dia tu masih lagi duduk ashabul a'raf. Ashabul a'raf ni apa ni? A'raf ni bumbung rumah. Bumbung rumah macam mana? Dia melengkung itu. Jadi ashabul a'raf ni adalah golongan yang duduk di bumbung ni. Istilah dia. Ya, golongan yang di kanan dia nampak syurga, di kiri dia nampak neraka. Tapi dia tak boleh nak pergi ke mana-mana. Nak dihantar ke neraka sebab amal ibadahnya pun sama banyak dengan dosanya. Nak hantar ke syurga, dosanya sama banyak dengan amalnya. Jadi dia pun mundar-mandir lah, ashabul a'raf ni tadi. Tak tahu nak ke mana. Tekanan dia ialah psikologi yang cukup tinggi. Cuba tuan-tuan bayangkan, ya. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sebelah ni api, sebelah ni air. Nak masuk air tak boleh, nak masuk api tak boleh. Tapi bahan api dah terasa dah. Tekanan psikologi tu lagi kuat. Inilah seksa ashabul a'raf ni, tuan-tuan, ya. Jadi kita jangan duduk pada tahap tu. Sehingga datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok, cek balik dia punya apa ni? Ibadah dia tadi. Mana yang boleh tolong, barulah masuk syurga. Jadi orang yang macam ni hanya layak duduk di syurga tingkat 7, tingkat bawah sekali tadi, dan tak mungkin lagi dapat naik ke tingkat 1. Tapi tuan-tuan, seperti saya kata tadi lah, asalkan masuk syurga pun kita, ya Allah, ya tak, puas hati dah. Masalahnya, boleh ke kita duduk tingkat 7 tu? Takut tak boleh. Ataupun boleh duduk tingkat 7. Cumanya dia ni tadi tu bukan ashabul a'raf. Dosanya lebih sedikit pada pahala. Maka terpaksalah dicucikan dalam neraka tu sekejap. Cuci bukan dengan guna air, guna klorok boleh tahan lagi, ya tak? Sekadar pedih-pedih gitu, cuci dengan api, tuan-tuan. Cuci tu dengan api, lekat parut pula, ada tanda pula, barulah dibawa nak masuk ke syurga tingkat 7. Jadi orang macam ni memang setakat tu je lah dia tak dapat naik dah ke tingkat 1. Jadi itu huraian setengah ulama hadis berkenaan dengan tingkat-tingkat dalam syurga dan orang-orang yang tidak mampu untuk duduk tingkat 1 tadi. Yang pentingnya, ini memberikan kepada kita khabar gembira bahawa ada di kalangan umat Rasulullah SAW yang boleh mencapai syurga yang hebat itu, tapi dengan beberapa cara. Ya, ada cara-cara dia. Jadi cara-cara ini pun dihuraikan oleh ataupun dikaji oleh para ulama. Jadi kita ni ambil baca je lah, tuan-tuan, ya. Saya tolong bacakan kepada tuan-tuan. Pertama sekali, banyakkan berdoa agar kita digolongkan bersama-sama para nabi dan rasul di hari akhirat, dan doakan juga untuk orang-orang Islam yang lain. Ini first step ataupun langkah pertama kita nak dapat duduk di syurga tingkat 1. Banyakkan berdoa. Sebab bila berdoa ni tadi, dia ada serampang dua mata, tuan-tuan. Serampang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghampurkan doa hamba-hamba. Ud'uni astajib lakum. Itu jelas. Berdoalah kepadaku, nescaya akan aku makbulkan kepada kamu, ya. Itu memang sudah ternyata sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang malu hendak membiarkan hamba-hambanya itu berlalu kosong tanpa ada sebarang balasan yang baik. Ya, ud'uni astajib lakum. Jadi banyakkan berdoa, banyakkan pengharapan. Serampang kedua ialah apabila kita berdoa, tuan-tuan, doa tadi secara tak langsung akan memimpin kita tidak melakukan perkara-perkara jahat. Itu dia. Ini kelebihan orang berdoa.
Jangan kita ingat doa tu nak tunggu makbul daripada Allah je. Jadi bila kita berdoa, maka automatik diri kita ni pun akan membendung daripada melakukan perkara-perkara jahat tadi. Yang di pihak Allah Subhanahu Wa Taala memang ud'uni astajib lakum. Di pihak kita pula dia terpimpin. Macam contoh, contoh sahabat saya, Kagak, Kapten Kagak, Major lah sekarang ni. Major saya kata bila nak naik kerusi, nak duduk Major. Dia nak masuk, dia nak bawa saya masuk dalam camp. Tengok baju dia tu puas jentik nak cerita. Last kali dia check apa? Stokin. Stokin tu dia takut nanti dia terpakai stokin yang memang bukan uniform dia. Stokin pun check. Oh, dia kata jangan. MP akan pergi dekat kita. Bila kita tengok stokin tu lain macam, ya tak? Tapi tuan, minta maaf tuan nak check stokin. Check, tengok. Tabik lagi. Tuan kena denda sebab pakai stokin tak kena. Nak bagi surat denda tu tabik dulu. Sebab ni kawan ni kapten masa tu. Jangan, dia kata. Jadi watak dia bila dia pakai uniform tadi tu dah berubah. Daripada huha sama kita, maklumlah kawan sejak kecil tuan-tuan, ya tak? Masa di universiti dulu pun tidur sekatil sebantal, nak ceritanya punya rapat. Jadi bercakap tu tak bertapis lah. Tapi bila dia dah pakai uniform, maka dia pun mula dia punya jaga dia punya disiplin tu lain macam. Kita pun jaga jugalah, ya tak? Jadi itulah doa. Bila kita angkat tangan berdoa, automatik lepas tu takkan kita nak pergi merapu lagi. Tak merapu dah sebenarnya. Melainkan dia berdoa tu sekadar dia hafal, sekadar dia ingat, makna tak faham. Itu lain cerita lah kan. Tapi jaranglah manusia yang sebenarnya yang dia dah berdoa dan dia nak benda tu, dia tidak akan buat dan maksiat lagi. Ya, katalah dia nak satu rezeki lah katakan, ya tak? Dia nak satu rezeki ke tender ke apa ke, sudah pasti lepas benda tu dia akan buat baik. Dia tahu dah nak mendapat rezeki daripada Allah ni kena laburkan dulu. Macam mana? Pergi sedekah, pergi derma, pergi bantu orang. Itulah dia kelebihan doa. Jadi sebab itu digalakkan oleh ulama-ulama nak duduk tingkat satu dalam syurga, perbanyakkan doa. Itu first step. Second step, step kedua, hendaklah kita ikhlas, iaitu iman yang sebenar-benarnya kepada Allah, serta bersungguh-sungguh pula membenarkan, yakni melaksanakan kerja-kerja Rasul. Ikhlas sungguh. Bila kita bertindak sesuatu perkara, kita berdoa, kita beramal kerana fisabilillah semata-mata, langsung tidak ada syirku bihi, tak ada. Ya. Jadi yang syirku bihi ini ubat dia ialah ikhlas. Kita hendaklah semata-mata nampak Allah yang yang membenarkan, yang meluluskan, yang memberikan segala apa yang bersangkut paut dengan kita. Itu penting, ya. Dan bersungguh-sungguh melaksanakan kerja-kerja para rasulnya, khasnya Nabi Muhammad SAW. Maksud ikhlas ini akan diterangkan lebih lanjut dalam bab yang akan datang. Okey, insya-Allah kita bacalah nanti. Okey, step yang ketiga, orang yang mati syahid atau mereka yang bercita-cita mati syahid, serta orang yang mendidik masyarakat akan kebaikan. Ini adalah kerja-kerja orang yang akan dapat duduk bersama Anbiya wal Mursalin. Kata Ustaz Azhar Idrus, bercita-citalah mati syahid walaupun penakut pahit. Kata dia. Ada. Itu istilah orang sebelah pantai timur, penakut pahit. Maknanya penakut sungguh lah tu, ya. Jadi tuan-tuan, kita hendaklah bercita-cita mati syahid dan bekerja mendidik masyarakat membawa kepada kebaikan. Kerana apa? Kerana Nabi mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih wad-dalu 'alal syarri kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti dah buat kebaikan tersebut. Orang yang menunjukkan kepada kejahatan seperti dah buat kejahatan tersebut. Ya, ajarlah anak kita contohnya buat perkara tak senonoh. Paling basic apa dia? Buang sampah daripada pintu kereta, tingkap kereta. Dah drive ke dia slow, dia kata, buang. Buang kotak minuman ataupun botol minuman tadi tu, pop, anak dia bercampur. Benar tak? Jadi buang, tak apa. Banyak saya tengok kereta depan kita kadang-kadang slow tiba-tiba. Duduk sebentar, pop, keluar. Botol lah, air kotak lah. Yang lempar siapa?
kecil je tangannya anak. InsyaAllah tuan-tuan, kejahatan anak tu tadi, duk buang sampah merata-rata, mengotorkan kawasan, akan dapat kat pok dia sampailah bila-bila. Lepas tu anak ni ajar pula cucu kita. Kita pun dah go dah, ya dah pergi dah. Anak pun dah go dah, cucu ada, cucu ajar cicit pula, insya-Allah sampailah selalu kat kita. Itu contoh paling basic lah. Kalau kejahatan yang lebih jahat tu tak kira lah. Tapi kalau kita ajar seorang hamba Allah semayang pada hari ni, ajar dengan betul, angkat semayang tu dengan betul, ajar wuduk dengan betul, dia pun beramal, maka kita seperti sudah beramal. Katakanlah dengan kita ajar dia berwuduk dengan betul tu, dia pun bangkit malam-malam berqiyamul lail, berwuduk dengan betul, beribadah pula dengan betul pada malam tu. Kita yang tok guru ni, ni bukan nak kata ustaz, nak bela ustaz-ustaz, tidak, kan? Mentang-mentang seronoklah ustaz dia mengajar, orang lain dia buat, dia duduk tidur rumah. Tidak begitu. Tapi hakikatnya begitu. Ya dah. Mana hakikatnya begitu. Kita ajar orang tu beribadah malam dan sebagainya, kita dapat seperti mana yang kita ajar. Sebab pentingnya mengajar tadi. Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ili. Ya, ad-dalu 'ala syarri ka fa'ili. Jadi sesiapa yang mendidik ataupun mengajar orang lain kepada kebaikan, seperti dah buat, orang yang mendidik dan mengajar ke arah kejahatan, seperti dia juga dah buat kejahatan tadi. Ya, insya-Allah 3 langkah ni kita amalkan, maka kita layak untuk duduk bersama-sama dengan para anbiya wal mursalin di syurga teratas di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Mohon ampun dan maaf atas salah silap dan kekasar bahasa. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surah al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illa rabbil alamin wa 'amilus salihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.